Pakcik Makcik Otok Arung. Saya Jufazli Syahmat sebagai penganalisis politik bebas. Sebagai graduan master dalam bidang sains politik CGPA 3.97 keluaran daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya ingin memberi syarahan politik tentang sistem ekonomi politik perbandingan antara negara Malaysia dan negara Singapura. Ini buat kali pertama saya memberi syarahan politik tentang perbezaan dan perbandingan antara negara Malaysia dan negara Singapura, yang mana kedua-dua buah negara ini adalah cukup hebat, cukup terkenal dan menjadi perhatian kuasa-kuasa besar di seluruh dunia. Saya amat yakin dan percaya ramai rakyat Malaysia dan rakyat Singapura yang mengikuti YouTube ini dan tidak tahu tentang sejarah politik dan ekonomi perbandingan antara negara Malaysia dan negara Singapura. Maka saya mengharapkan ilmu politik perbandingan ini menjadi pencerahan kepada rakyat Malaysia dan rakyat Singapura untuk lebih mengenali negara mereka, Pakcik Makcik Otok Arung. Pertama, dari segi rekod sejarah politik, negara Malaysia adalah negara persekutuan yang dibentuk pada 16 September 1963. Negara Persekutuan Malaysia ini dianggotai oleh Persekutuan Malaya, Sabah, Sarawak dan Singapura setelah mereka bebas daripada penjajahan British. Akan tetapi, negara Singapura secara rasmi telah keluar daripada pembentukan Negara Persekutuan Malaysia pada 9 Ogos 1965 atas persetujuan Lee Kuan Yew dan Tunku Abdul Rahman. Kini, negara Singapura adalah negara republik yang merdeka dan berdaulat seperti negara Persekutuan Malaysia yang juga merdeka dan berdaulat hari ini. Sistem politik yang diamalkan oleh negara Malaysia adalah sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Akan tetapi, negara Singapura mengamalkan sistem demokrasi Westminster yang mana acuan demokrasinya lebih kurang sama dengan acuan demokrasi negara British. Singapura tidak mengamalkan sistem beraja, sistem monarki atau sistem raja berperlembagaan. Maka sistem politik di negara Malaysia adalah sistem politik campuran. Sedangkan negara Republik Singapura mengamalkan sistem demokrasi Westminster dari United Kingdom. Negara Malaysia mempunyai struktur sistem pengasingan kuasa, begitu juga dengan negara Singapura. Perkara yang paling tertinggi di negara Malaysia adalah Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dan di tingkat kedua adalah kuasa yang di Pertuan Agong. Dan di peringkat yang ketiga, kita mempunyai 3 entiti, 3 institusi yang mempunyai pengasingan kuasa tersendiri, iaitu melibatkan kuasa eksekutif, legislatif dan institusi kehakiman. Begitu juga di negara Singapura. Negara Singapura mempunyai sistem pengasingan kuasa yang mana di peringkat pertama, kuasa tertinggi adalah Perlembagaan Negara Singapura. Di peringkat kedua adalah melibatkan 3 institusi yang sama seperti negara Malaysia, iaitu institusi perundangan, diketuai oleh Presiden dan Parlimen. Institusi kedua adalah institusi eksekutif, diketuai oleh Perdana Menteri dan Kabinet Kerajaan Singapura. Dan institusi yang ketiga adalah institusi kehakiman. Ketua kerajaan di negara Singapura adalah Perdana Menteri. Di negara Persekutuan Malaysia juga, ketua kerajaan adalah Perdana Menteri. Akan tetapi, ketua negara di Malaysia adalah yang di Pertuan Agong.
Manakala negara Singapura, ketua negara mereka adalah presiden. Itu sendiri. Dari segi praktikal sistem demokrasi, pakar-pakar political scientist, pakar-pakar ilmuwan dalam bidang korpus sains politik menyatakan negara Malaysia dan negara Singapura mempunyai persamaan secara real politik mengamalkan sistem semi-demokrasi. Ini bermaksud negara Malaysia dan negara Singapura mengamalkan sistem politik yang tidak sama dengan amalan demokrasi liberal seperti di Amerika Syarikat, di Indonesia dan juga di Filipina. Persamaan antara negara Malaysia dan negara Singapura juga, kalau Pak Cik Makcik Oto Arum perasan, rakyat Malaysia dan rakyat Singapura tidak mempunyai kebebasan bersuara secara mutlak 100%. Kebebasan bersuara ada limitasi dan hadnya dan dikawal oleh undang-undang kerajaan Malaysia dan kerajaan Singapura. Dari segi struktur parlimen, terdapat beberapa perbezaan yang ketara antara sistem parlimen di negara Malaysia dan negara Singapura. Untuk makluman Pak Cik Makcik Oto Arung, negara Malaysia mempunyai dua bahagian Dewan Utama dalam sistem Parlimen Demokrasi Malaysia. Dewan yang pertama adalah Dewan Rakyat, Dewan yang kedua adalah Dewan Negara. Dewan Rakyat dianggotai oleh lebih 220 ahli parlimen yang dipilih melalui sistem pilihan raya demokrasi Malaysia, Pak Cik Makcik Oto Arung. Dewan Negara pula dianggotai oleh berpuluh-puluh anggota ahli Dewan Negara, ahli senator yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh pihak kerajaan dan wakil-wakil parti politik. Parlimen Singapura hanya mempunyai satu dewan, iaitu Dewan Rakyat. Ia dianggotai oleh ahli-ahli parlimen yang juga dipilih melalui sistem pilihan raya Singapura. Ada beberapa anggota Dewan dalam Parlimen Singapura yang turut dilantik oleh pihak kerajaan Singapura, oleh Perdana Menteri Singapura dan parti-parti politik di Singapura. Berdasarkan rekod sistem pilihan raya demokrasi, persamaan antara negara Malaysia dan negara Singapura adalah setiap 5 tahun pilihan raya akan diadakan untuk memilih Perdana Menteri dan parti pemerintah kerajaan. Selama lebih 60 tahun, negara Malaysia diperintah dan didominasi oleh kerajaan UMNO BN sehingga hari ini. Begitu juga negara Singapura. Selama lebih 55 tahun pembentukan negara Singapura, parti pemerintah yang paling berkuasa sehingga hari ini adalah Parti People's Action Parti, iaitu PAP. Pemimpin yang cukup terkenal menjadi pengasas kepada negara Singapura adalah Lee Kuan Yew, antara yang paling lama berkuasa dalam sejarah politik dunia, yang mana Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang cukup terkenal di seluruh dunia, berkuasa dari tahun 1959 sehingga tahun 1990. Di Malaysia, sejak era Tunku Abdul Rahman sehingga hari ini, era Tun Dr. Mahathir, kemudian era Najib Razak, era Tan Sri Mahyidin Yassin dan kini era Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, antara Perdana Menteri yang pernah dilantik mengetuai pemerintahan kerajaan dalam negara Persekutuan Malaysia. Seterusnya, dari segi senarai parti pembangkang, di negara Malaysia mempunyai banyak parti pembangkang seperti PKR, DAP, Amanah, Parti Pejuang, Parti Muda, Parti Warisan, parti-parti tempatan Sabah, Sarawak, dan terdapat juga parti Melayu lain yang menjadi parti pembangkang dalam sistem demokrasi Malaysia. Di Singapura, antara parti pembangkang
adalah The Workers' Party, The Singapore Democratic Alliance Party (SDA) dan parti The Singapore Democratic Party (SDP). Ini antara 3 parti pembangkang yang belum lagi pernah menang dalam sistem pilihan raya demokrasi Singapura untuk menggantikan pemerintahan kerajaan PAP sejak negara Republik Singapura itu merdeka dan dibentuk. Di samping itu juga, mata wang yang digunapakai oleh negara Malaysia seperti kita ketahui, negara Malaysia menggunakan sistem mata wang ringgit Malaysia dan Singapura menggunakan mata wang dolar Singapura. Hari ini, nilai mata wang Singapura lebih tinggi daripada negara Malaysia, yang mana 1 dolar Singapura bersamaan dengan 3 ringgit 21 sen atas nilai ringgit Malaysia. Dasar luar negara dalam Malaysia adalah cukup berbeza dengan dasar luar negara Israel, yang mana Malaysia dari segi dasar luar negara dan diplomatik mengamalkan dasar berkecuali dan tidak berpihak. Tetapi negara Singapura cukup sinonim dengan dasar luarnya yang pro Amerika Syarikat dan pro negara Israel sehingga hari ini pakcik-makcik Otok Arung. Pangkalan tentera Amerika Syarikat berada di kawasan Singapura, sedangkan Malaysia tidak ada pangkalan tentera Amerika Syarikat di mana-mana tempat di negara Persekutuan Malaysia. Yang pasti, negara Malaysia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Israel, tetapi dalam masa yang sama Malaysia mengamalkan dasar hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat, China, Britain, Rusia, Jerman, Perancis dan negara-negara besar yang lain. Dari segi sistem sosial dan sistem pendidikan, negara Malaysia dan negara Singapura cukup berbeza, yang mana negara Singapura mengamalkan sistem equal rights. Semua bangsa, semua agama adalah sama rata di sisi undang-undang dan perlembagaan. Tetapi dalam perlembagaan Malaysia, Malaysia mengamalkan dasar afirmatif ataupun affirmative action yang memberi keistimewaan yang lebih utama kepada bangsa Melayu dan bangsa Bumiputra. Dalam masa yang sama, bangsa-bangsa lain seperti China, India dan agama lain selain daripada Islam turut dihormati keistimewaan mereka di sisi undang-undang dan perlembagaan. Paling penting, sistem pendidikan di negara Singapura mengutamakan bahasa Inggeris dan turut meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa pilihan untuk rakyat Singapura. Di negara Malaysia cukup berbeza, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi, bahasa utama dalam pendidikan negara Malaysia dari peringkat sekolah rendah sehingga peringkat universiti. Dalam sistem hal ehwal perkhidmatan kerajaan juga menggunakan bahasa Melayu. Dalam persidangan parlimen, Dewan Rakyat, Dewan Negara, Dewan Undangan Negeri menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Tetapi di Singapura, bahasa Inggeris adalah bahasa utama dalam sistem perkhidmatan kerajaan mereka, dalam sistem pendidikan negara mereka dari peringkat rendah sehingga peringkat universiti. Dan persidangan parlimen, Singapura menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama. Dari segi sistem ekonomi, perbezaan dan perbandingan ataupun persamaan adalah cukup ketara antara negara Malaysia dan negara Singapura. Negara Malaysia mengamalkan sistem ekonomi campuran, manakala sistem ekonomi negara Singapura berdasarkan laporan ekonomi dunia, Singapura antara negara yang cukup liberal sistem ekonominya sekalipun sistem politiknya adalah semi-demokrasi. Negara Singapura diletakkan sebagai negara maju yang melalui evolusi pembangunan di zaman Lee Kuan Yew sehingga Lee Hsien Loong hari ini. Negara Malaysia dahulu negara yang miskin dan mundur, kini diletakkan sebagai negara membangun yang setanding dengan negara-negara dunia kedua, pakcik-makcik Otok Arung. Dari segi populasi penduduk,
Negara Malaysia lebih ramai penduduknya, 32.4 juta orang. Manakala rakyat Singapura sangat sedikit kerana ia adalah sebuah negara pulau republik yang tidak ramai penduduknya, iaitu dianggarkan 5.8 juta orang penduduk sehingga hari ini. Seterusnya, dari segi rekod GDP, negara Malaysia mempunyai kadar GDP yang lebih besar daripada Singapura, iaitu dianggarkan 902.6 bilion US dollar. Pendapatan tahunan negara Malaysia dari segi analisis ekonomi dunia. Manakala Singapura, kadar GDP tahunannya adalah 560.2 bilion US dollar. Pendapatan per kapita di Malaysia sedikit rendah daripada Singapura. Pendapatan per kapita tahunan rakyatnya secara purata untuk negara Persekutuan Malaysia dianggarkan 27,402 US dollar. Manakala rakyat Singapura pendapatan per kapita tahunannya secara purata 97,057 US dollar. Kadar pengangguran di Singapura lebih tinggi, iaitu 5.2%, manakala negara Malaysia kadar penganggurannya adalah 4.6%. Inflasi di negara Malaysia lebih tinggi daripada Singapura, iaitu pada paras negatif 1.1%. Inflasi di Singapura negatif 0.2%. Kadar kemasukan pelabur asing FDI negara Malaysia pada kadar 3.5 bilion US dollar, tetapi di negara Singapura lebih tinggi kadar kemasukan pelabur asing. Setakat ini dianggarkan 90.6 bilion US dollar. Berdasarkan indeks persepsi rasuah, kedudukan negara Malaysia lebih baik dan lebih tinggi daripada negara Malaysia, yang mana berdasarkan laporan indeks persepsi rasuah daripada Transparency International menyatakan pada tahun 2021 negara Singapura mendapat markah 85 daripada 100 markah dan terletak pada ranking keempat antara negara maju yang cemerlang indeks persepsi rasuahnya. Tetapi di negara Malaysia, markah yang diberikan oleh Transparency International untuk negara Malaysia adalah 48 markah daripada 100 markah, dan ranking negara Malaysia dari segi indeks persepsi rasuah adalah pada ranking ke-62. Maka ini antara perbandingan sistem politik dan sistem ekonomi yang cukup jelas antara negara Malaysia dan negara Singapura yang perlu diketahui oleh seluruh dunia. Kedua-dua buah negara yang cukup maju membangun, mempunyai sumber kekayaan ekonomi yang sangat-sangat powerful, dan sehingga hari ini kuasa-kuasa besar memang cukup berminat dengan perkembangan sistem ekonomi politik negara Malaysia dan negara Singapura yang cukup dinamik, yang cukup fleksibel, yang mempunyai prospek kemajuan yang cukup-cukup besar pada masa hadapan. Maka apakah pendapat rakyat Singapura, rakyat Malaysia tentang sejarah politik perbandingan, sistem ekonomi politik perbandingan antara negara Malaysia dan negara Singapura? Kedua-dua buah negara ini bagi saya adalah negara yang cukup hebat di rantau Asia dan boleh menjadi kuasa besar di rantau Asia untuk menjadi negara yang lebih maju pada masa hadapan. Sekian, itu sahaja daripada saya perkongsian syarahan ilmu politik tentang sistem ekonomi politik perbandingan antara negara Malaysia dan negara Singapura. Jika anda berminat untuk setia mengikuti syarahan politik ini, pada hari esok kita akan membuat analisis sistem ekonomi politik perbandingan antara negara Amerika Syarikat dan negara China, antara dua buah kuasa besar dunia yang berlumba-lumba untuk menguasai seluruh dunia. Perlu untuk kita bahaskan pada hari esok, Pak Cik Makcik Otok Arung. Jangan lupa tekan butang subscribe warna merah dekat bawah, tekan butang like, tekan butang share jika anda berminat dengan perkongsian ilmu-ilmu sains politik daripada Jufazli Syahmat,
penganalisis politik bebas, graduan master dalam bidang sains politik yang cukup terkenal dalam negara Malaysia. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Long live Malaysia dan Singapura. Selamat maju jaya. Terima kasih.